Okey, untuk part yang seterusnya kita akan buat model untuk flywheel post. So, kita boleh mulakanlah dengan new. Okay, select new standard pastikan kita punya template matrix. Okay, dan kita create new 2D sketch. 2D sketch, kemudian kita select XY plane. Okay, dan kita create line. Kita buat bentuk lebih kurang macam ni lah. Kita buat lebih kurang bentuk dia. Okay, line. Okay, dan untuk kita buat kat atas ni, kita akan buat satu art lekuk kat sini. Jadi cara dia, kalau kita nak shortcut ni, kita boleh mouse kita ni, kita left click. Okay, dekat ujung ni left click, kita holdkan mouse tu, left click hold. Okay, tekan tu, tak payah lepas, lepas tu drag. Dia akan jadi lengkuk lah. Okay, lengkuk. Okay, kemudian lepaskan. Dan kita sambung lagi kita punya line ni. Okay, kemudian kat ujung ni. Okay, so ni lebih kurang lah bentuk dia. Sebenarnya kita akan constraintkan kita punya profile ni. Yang pertama kita akan buat horizontal constraint. Okay, constraintkan titik ni. Titik sambungan yang kat atas ni dengan sebelah kanan ni sambungan dia. Okay, horizontal constraint. Kemudian horizontal constraint yang kedua, kita akan titik yang kat bawah ni dengan garisan lurus ni dengan titik yang kat sebelah kanan ni. Okay, jadi dia dah sama lah titik ni. Okay, then kita akan buat vertical constraint. Okay, vertical constraint, kita punya arc ni, dia ada midpoint dekat arc ni. Kita akan constraintkan vertical dengan kita punya origin kita ni. Dia akan ada tengah-tengah lah. Okay, dan kita buat coincident constraint. Okay, coincident constraint. Okay, garisan kat bawah ni kita cari midpoint dia. Coincidentkan dekat origin kita. Okay, so dia dah snap dekat origin lah. Okay, dan kemudian kita buat equal constraint. Equal constraint, garisan condong sebelah kanan ni dengan garisan yang sebelah kiri ni. Okay, dia dah equal. Mana dia dah ada constraint tu lah. Okay, next kita akan dimensionkan dia. Okay, yang pertama ketinggian ni daripada titik puncak ni ke bawah ni, origin ni. Kita punya dimension 70 Kita tengok kita punya drawing ni 70. Okay, kemudian kita punya ketinggian kaki dia ni ialah 6. Okay, kemudian kita constraintkan ni tapak dia ni, berapa dia punya tapak ni ialah 60. Sini 64. Okay, kat tapak ni 64. Okay, then last kita akan dimensionkan lengkuk kita ni lah, arc kita ni. Dia punya radius dia 17.5 ni. Okay, 17.5. Okay, so kita punya profile ni dah fully constrained. Dan boleh finish sketch. Okay, dah finish sketch, kita akan extrude lah. Extrude ketebalan dia. Okay, ketebalan dia ialah 10 mm. Okay, kemudian kita akan buat satu slot dekat atas ni, 2 slot ni. Okay, jadi kita sketch kat permukaan atas ni, surface ni, right click, new sketch. Okay, kita buat satu circle. Okay, satu circle.
Kemudian onkan construction. Jadi kita nak buat satu rujukan lah dulu untuk circle tu. Okey, buat saja kat tengah ni mana-mana. Okey. Dia punya diameter dia, kalau kita lihat kat sini, dia punya circle yang rujukan kita ni, dia punya radius 8. Okey, radius 8, jadi diameter dia 16. 16. Kemudian kita constraintkan center point circle ini. Kita constraintkan vertical constraint dengan origin ni. Jadi dia selari lah, kedudukan dia selari. Next, kita akan constraintkan ketinggian dia ni. Berapa jarak dia ni? 50. Ni kat sini 53 titik pusat dia. Okey, titik pusat dia 53 daripada bawah ni. 53. Okey. Okay, kemudian kita akan buat bentuk inilah kita punya slot. Slot ni kita akan buat bentuk slot ni. Yang pertama kita create circle. Okey. Offkan dulu kita punya construction line ni. Okey, create circle. Dan kita buat satu circle kat atas. Diameter 6. Kat bawah ni pun diameter 6. Jadi circle dia punya center point tu mesti berada pada kita punya rujukan. Line rujukan circle yang kita buat tadi lah. Diameter 6. Okey, kemudian dimensionkan ketinggian ni. Jarak antara titik pusat ataupun center point circle yang atas dengan yang bawah ni. Ketinggian dia, jarak dia 11. Kemudian dia jarak dia sama dengan titik pusat yang ni. Jadi kita dimensionkan jarak ni 2 ni. 11 bahagi 2 lah. Okey, 5.5. So dia dah constraint kat situ. Dan buat satu arc. Kat bawah ni kita buat satu arc. Okey. Okey, dia punya radius dia ialah 5. Okey, 5. Okey, so dia dah constraint kat sini. Kemudian dekat bawah, dekat sebelah atas sama juga ni kita buat kat atas ni. Jangan bagi dia snap dekat tangent Kita buat dulu kat mana-mana. Okey, dia punya radius dia R11. Okey, 11 Okey, 11. Kemudian kita constraintkan coincident constraint titik pusat arc kita yang kat atas ni. Okey, yang ni dengan titik pusat yang kat tengah ni lah. Okay, so dia constraint lah. Okey. Kita tengok kita punya yang ni dia masih lagi bergerak dia bergerak lagi. Jadi kita constraintkan coincident titik pusat ni dengan titik pusat yang kat tengah ni. So kita punya dimension profile ni dah fully constraint. So kita akan trimkan kat dalam ni, kita trim. Okey, jadi bentuk slot lah. Dah jadi bentuk slot. Kita finish sketch. Dan kita extrude. Kita pilih cut. Kedalaman dia 2.5. Okey, 2.5. Macam mana? Nampak dekat drawing kat bawah ni. Okey, dia punya kedalaman ni 2.5 ni. Slot kita tadi. Okey. Okay, seterusnya kita akan buat satu hole lah. Dekat slot ni ada hole. Okey, hole yang ni hole dia dimension dia yang ni 2.0 diameter, kedalaman 5. Jadi nak buat hole ni kita kena create point lah. Okey, kita sketch dekat pada permukaan slot ni. New sketch. Okey. Kemudian kita buat satu point kat mana-mana dalam ni. Okey, kita project dulu kita punya geometri untuk rujukan kita. Okey, kalau kau perasan kat sini kita ada center point untuk kita punya arc dekat slot kita lah. Yang center point kat bawah ni ialah center point untuk kita punya arc dekat atas ni, arc yang besar ni. Jadi kita akan samakan
horizontal constraint, titik hole ni, kita nak buat hole ni dengan titik pusat ataupun center point yang ke atas ni. Kena pilih betul-betul lah ke atas ni. Okay, then finish sketch. Sorry, ada satu lagi kita edit balik sketch tu. Cara nak edit, kita pergi dekat sketch yang kita buat ni, double click. Kita masih belum constraintkan jarak dia. Jarak dia dengan titik pusat ni ialah 8. Okay, 8. Okay, kemudian finish sketch. Okay, kita pun pilih hole. Okay, hole dia dah select dah, titik hole ni. Jadi jenis hole, type dia kita buat simple hole. Okay, kalau kita tengok definition kat sini, simple hole lah ni. Diameter dia 2. Seat dia, kepala dia ni none lah, straight je. Okay, termination dia distance. Okay, dia punya drape point ni, kita tengok kat sini drape point dia. Okay, jadi drape point dia ni flat pattern. Okay, kita buat drape point dia flat pattern. Okay, dia punya kedalaman ni 5.0. Dia punya diameter 2. Okay, dah siap hole ni. Klik OK. Okay, kemudian kita akan patternkan dengan mirror, menggunakan mirror untuk copy ke sebelah sini lah. Okay, select mirror ke atas ni, ada mirror. Okay, kemudian feature kita pilih dekat browser kita ni, kita boleh pilih kat browser ni, extrusion 2 dengan hole 1 ni. Okay, kemudian select dekat sini mirror plane, ialah kita kena cari dekat origin ni, kita punya YZ plane. Kalau tengok kat sini, YZ plane ni kat tengah-tengah. Okay, kalau XZ kat bawah, XY kat situ. Okay, jadi YZ plane. So dia akan mirror lah. Okay, sudah siap dah 2 slot kita. Next kita akan buat hole kat tengah ni. Jadi kita akan create point lah. Okay, right click, surface tu, new sketch. Okay, kemudian kita boleh project kita punya profile yang sebelum ni. Dan create point. Point kita ni berada pada center point yang ke atas ni. Center point yang ni. Okay, center point untuk slot ni lah. Dan kita finish sketch. Okay, kemudian kita pilih hole. Kita tengok jenis hole apa. Yang kat tengah ni, hole dia ialah M5 0.8 6H. Okay. So maksud dia ada track lah ataupun tab hole lah. Kat sini jenis tab hole M5 0.8 6H. Jadi dia tak ada bagi mention dia punya kedalaman tu. So kita tengok dekat pandangan sini. Okay, dia hole dia ni true all lah ni, true all. Okay, so kita akan pilih type hole ialah tab hole. Seat dia tak ada dia tak ada seat lah, none seat none. Type dia kita akan pilih ISO metric profile. Size 5 tadi kan. Okay, size 5. Size 5. Okay, designation dia darab 0.8 ni. Dia ada dua 0.5 dan 0.8. Jadi 0.8 lah dia punya designation. Dan 6H kelas dia. Okay, right hand. Dan kemudian termination dia ni through all. Okay. Okay, dan klik OK lah. So dia ada track dekat sini lah. Okay. So untuk permukaan ni kita dah siap lah untuk lubang. Kita akan buat lagi lubang kat sebelah bawah ni. Okay, pergi kat surface ni, right click, new sketch.
Okey, kita tengok, kita buatlah satu persatu lah ni. Okey, yang pertama kita akan buat hole yang kecil ni. Okey. Yang kecil ni, hole yang kecil ni, dia punya jenis dia 2.0 diameter, kedalaman 55 kedalaman dia. Jadi dia tak ada thread lah, dia simple hole. Jadi kita buat point, 2 point. Okey, buat dulu kat mana-mana point ni. Okey, kemudian constraintkan horizontal, maknanya point yang ini mestilah horizontal dengan point yang ini. Dan kita dimensionkan, dia duduk di tengah-tengah daripada bawah ni. Jadi kita punya ketinggian 10, jadi bahagi 2 lah, 5. Okey, ketinggian 5. Okey, daripada tepi ni jarak dia bagi untuk point yang hole yang kecil ni 24. Ni 24 jarak dia daripada tepi, dan jarak antara point ni 16. Okey, dimensionkan daripada tepi ni 24. Kemudian jarak antara point ni ialah 16. Okey, boleh finish sketch dulu. Create hole. Okey, designation hole. Type dia simple hole, seed dia none. Kemudian termination dia distant. Okey, dia punya direction ke sana. Drape point dia, kita tengok kat sini, drape point dia ke atas ni lah. Dia punya drape point, dia ada tajam ni, maknanya angle lah. Kat ujung ni dia tebuk, bukan flat, angle. So kita pilih angle. Okey, dia punya kedalaman 55. Okey, dia punya kedalaman ni 55 ni. Kat sini dia bagi tahu 55 deep. Okey, klik OK. So dah siap dah kita punya hole ni lah, 2 hole yang kecil. Okey, next kita sketch lagi sekali dekat permukaan ni. Okey, new sketch. Okey, buat 2 point kat mana-mana. Okey, dia akan ada di tengah-tengah ni, selari dengan ni, tapi tak apa, kita boleh dimensionkan kemudian, constraint kemudian. Okey. Constraintkan horizontal. Constraint 2 ni. Dan dimensionkan kedudukan dia mesti di tengah-tengah lah, jadi 5. Okey, daripada tepi ni dia bagi tahu yang besar ni daripada tepi 10. Kemudian yang kedua ni daripada tepi 54. Okey, jadi kita dimensionkan daripada sini ke tepi ni 10 mm. Yang kedua ni, point yang kedua daripada tepi sebelah kiri ni ialah 54. Okey, ni point kita. Finish sketch. So jenis hole kita yang ni ialah, okey, kat sini kat sini 2 hole. Okey, M5 darab 0.8. Okey, 6H. Kemudian kedalaman thread 10. Kedalaman lubang keseluruhan 14.2. Okey. Jadi kita create hole. Kita type dia tab hole. Di seed dia none. Type thread ni ISO metric profile, size 5. Okey, designation M5 darab 0.8, class 6H, right handed. Kemudian termination dia distant. Okey, dia punya drape point angle. Okey, drape point dia angle sini. Nampak? Dia punya drape point. Okey. Kemudian kedalaman thread 10 ni kedalaman thread 10. Okey, kedalaman lubang keseluruhan 14.2. Okey, ni kena set lah ni. Okey, dan klik OK. So kita dah ada